Selamat datang ke channel Kelas Cikgu Zulaikha. Hai murid-murid, hari ini kita nak belajar banding dan tambah perpuluhan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 99 dan 100. Kita akan belajar di kelas Cikgu Zulaikha. Apa yang kita mahu capai selepas habis tonton video ini? Yang pertama, kita dapat membandingkan nombor perpuluhan dengan betul. Yang kedua, dapat menambah dua nombor perpuluhan dengan betul. Dan yang ketiga, dapat menjawab 5 daripada 6 soalan yang diberikan dengan betul. Okey, banding perpuluhan. Nombor perpuluhan dalam jadual nilai tempat perpuluhan. Okey, boleh tengok nombor perpuluhannya, kita ada nilai tempat perpuluhan, ini jadualnya. Kita ada rumah sah, titik perpuluhan, rumah per 10 dan juga rumah per 100. Masih ingatkah lagi dengan jadual nilai tempat perpuluhan kita? Okey, kita tengok apa nombor yang kita ada hari ini. Okey, kita ada sifar perpuluhan, sifar 2 dan satu lagi kita ada sifar perpuluhan 1, 1. Okey, ingat ya, selepas titik perpuluhan, kita tak sebut nombor tu mengikut rumah dia. Contoh macam 1, 1 tu kita tak sebut 11. Kita sebut 1, 1 nombornya. Kalau sifar perpuluhan sifar 2, kita tak sebut sifar perpuluhan 2 je, kita buang sifar tu. Tak, kita sebut sifar perpuluhan sifar 2. Sifar perpuluhan 1, 1, kita tak sebut sifar perpuluhan 11. Kita sebut sifar perpuluhan 1, 1. Ini hanya ulang kaji Okey, takut kalau awak lupa. Okey, seterusnya, untuk menentukan nilai yang mana satu lebih besar, lihat daripada nombor dari rumah yang paling kiri, iaitu rumah sah. Okey, kita lihat nombor dari rumah yang paling kiri ni, rumah sah ni. Apa nombor dia? Kita ada sifar dan sifar. Okey, sifar dan sifar ni jika nombornya sama, lihat pada rumah di sebelahnya pula, iaitu per 10. Dia sama jadi kita tengok pula rumah sebelah. Rumah per 10 tu, jika nombor pada rumah yang berikutnya berbeza, maka nombor yang lebih besar merupakan nombor perpuluhan yang lebih besar. Okey, kita tengok sini. Kita ada sifar dengan 1. Tadi di rumah sah, dua-dua sifar. Jadi, kita tak payah tengok rumah sah, kita tengok rumah sebelah dia, iaitu rumah per 10. Kita tengok rumah per 10, ada sifar dan 1. Kita tengok ada tak dia berbeza kan? Tengok ada tak yang lebih besar? Okey, antara sifar dengan 1 yang lebih besar adalah 1. Okey. Jika nombor pada rumah per 10 juga sama, lihat pula pada nombor di rumah sebelah per 100. Tapi sekarang ni nombor tu tak sama kan? Nombor tu berbeza. Jadi dekat sini kita terus boleh tentukan nombor perpuluhan yang mana satu yang lebih besar dan nombor perpuluhan yang mana satu yang lebih kecil. Okey, sekarang kita tengok pula nombor sifar perpuluhan 1, 1 dengan sifar perpuluhan sifar 5. Okey, kita bandingkan dua nombor ni. Kemudian kita cuba masukkan nombor dalam jadual di atas ke dalam satu garis nombor. Okey, ini saya ada satu garis nombor. Kita tuliskan dulu nombor pada garis nombor ini. Kita mula dengan sifar. Kemudian sebelah sifar kita ada sifar perpuluhan sifar 1, sifar perpuluhan sifar 2, sifar perpuluhan sifar 3, sifar perpuluhan sifar 4, sifar perpuluhan sifar 5, sifar perpuluhan sifar 6, sifar perpuluhan sifar 7, sifar perpuluhan sifar 8, sifar perpuluhan sifar 9, sifar perpuluhan 1 sifar dan sifar perpuluhan 1, 1. Okey, sekarang kita tengok nombor yang kita ambil daripada jadual di atas, iaitu sifar perpuluhan sifar 5 dengan sifar perpuluhan 1, 1. Antara dua nombor ni, mana satu yang lebih besar dan juga mana satu yang lebih kecil? Okey, kita tengok jika ke kanan nombornya, nilai akan menjadi semakin besar. Okey, jadi antara sifar perpuluhan sifar 5 dengan sifar perpuluhan 1, 1, kita tahu siapa yang lebih besar. Siapa yang lebih kanan, itulah yang lebih besar, iaitu sifar perpuluhan 1, 1. Okey, jika ke kiri, nilai akan menjadi semakin kecil. Jadi antara sifar perpuluhan sifar 5 dengan sifar perpuluhan 1, 1, yang lebih kiri adalah sifar perpuluhan sifar 5. Jadi sifar perpuluhan sifar 5 adalah nilai nombor perpuluhan yang lebih kecil. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Cuba murid-murid jawab nombor perpuluhan yang manakah yang lebih besar antara sifar perpuluhan 14 dengan sifar perpuluhan 41. Okey, kita cuba masukkan nombor dalam jadual nilai tempat perpuluhan untuk membuat perbandingan. Okey, ini nilai tempat perpuluhan kita. Okey, kita masukkan nombor pertama sifar perpuluhan 14, nombor kedua sifar perpuluhan 41. Okey, mungkin agak keliru di sini sebab nombornya sama 1 dan 4, 4 dan 1. Okey, tapi kita nak tahu siapa yang lebih besar. Kita tengok nilai nombor di rumah per 10. Ada 1 dan juga 4. Antara 1 dengan 4, siapa yang lebih besar? Okey, kenapa kita tengok rumah per 10 terus? Kenapa kita tengok rumah sah? Sebab rumah sah tu dua-dua sifar kan? Okey, kalau nilai yang sama, kita tengok rumah sebelah. Sebab kalau dah sama tu dah tak ada guna dah kita nak tengok sebabnya nilai dia sama. Kita nak cari nilai yang berbeza untuk tentukan siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Jadi, antara nombor 1 dan nombor 4, yang lebih besar adalah
sifar perpuluhan 41 lebih besar daripada sifar perpuluhan 14. Okey, macam tu cara kita nak tentukan siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Kita masuk pula tambah perpuluhan. Okey, kita ada contoh yang pertama, sifar perpuluhan sifar 5 tambah sifar perpuluhan 41. Okey, yang pertama kita kena susun nombor mengikut rumah masing-masing. Sifar perpuluhan sifar 5 tambah, pastikan titik perpuluhan ditulis sebaris. Okey, tulis sebaris. Kita tuliskan siap-siap untuk titik perpuluhan nombor perpuluhan satu lagi tu. Kemudian titik perpuluhan untuk nombor perpuluhan pada jawapan. Tak ada masalah, kita terus tulis tak apa. Okey, lepas tu kita garis dan kita masukkan sifar perpuluhan 41. Tambahkan macam biasa, tambah nombor dari rumah sah. Okey, dari rumah sah 5 tambah 1, 6. Sifar tambah 4, 4. Sifar tambah sifar, sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 46. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Sifar perpuluhan 14 tambah sifar perpuluhan 48. Okey, susun nombor mengikut rumah masing-masing. Sifar perpuluhan 14 tambah, pastikan titik perpuluhan ditulis sebaris. Okey, kita tulis siap-siap, tak gaduh. Titik perpuluhan ni tulis siap-siap sampai dekat jawapan. Kemudian kita tulis soalan dia sifar perpuluhan 48. Okey, tambahkan macam biasa, tambah nombor dari rumah sah. Jika ada pengumpulan semula, naikkan nombor ke atas rumah sebelah. Kalau ada lebih daripada 9 lah. Kalau lebih daripada 9, dia kena naikkan di rumah sebelah dia yang baki tu. Okey, 4 tambah 8 jawapannya 12. Jadi 2 kita turun kat bawah. 1 kita bawa naik. 1 tambah 1 tambah 4. Dapat jawapannya 6. Sifar tambah sifar, sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 62. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Sifar perpuluhan 23 tambah sifar perpuluhan 7. Susun nombor mengikut rumah masing-masing. Sifar perpuluhan 23 tambah, pastikan titik perpuluhan ditulis baris macam biasa. Kita tuliskan sebaris titik perpuluhan. Okey, kemudian kita tuliskan kawan yang lagi seorang tu sifar perpuluhan 7. Jika ada nombor yang tiada kawan, tengok tu ada nombor yang tak ada kawan kan. Ni ruang kosong ni. 3 tu tak ada kawan. Kita hanya perlu letakkan sifar. Tak ada masalah, kita tambah je sifar. Jadi, kita tambahkan macam biasa, tambah nombor dari rumah sah. Sifar perpuluhan 7 sama juga dengan sifar perpuluhan 7 sifar. Nilai dia tak berubah. Sifar dekat belakang sekali tu kita boleh tambah. Boleh juga tak nak letak boleh, nak letak boleh untuk buat kawan, tak ada masalah. Nilai dia tak berubah. Okay, kita tambahkan macam biasa, 3 tambah sifar 3, 2 tambah 7 9, sifar tambah sifar sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 93. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Sifar perpuluhan 18 tambah sifar perpuluhan 6. Susun nombor mengikut masing-masing. Sifar perpuluhan 18 tambah, pastikan titik perpuluhan ditulis sebaris. Inilah dia kalau tambah ataupun tolak nombor perpuluhan, pastikan titik perpuluhan ditulis sebaris. Itu memang dia punya syarat lah. Okey, jadi kita tuliskan nombor sifar perpuluhan 6. Tengok, jika ada nombor yang tiada kawan, tengok 6 tu tak ada kawan kan. Tu ruang kosong tu. Selepas disusun dalam bentuk lazim, kita hanya perlu letakkan sifar. Okey, awak kena tengok betul-betul nombor tu dia ada titik perpuluhan. Sebab apa kita kena tulis titik perpuluhan tu sebaris? Sebab kita nak pastikan nombor tu berada di rumah yang betul. Jangan sebab sifar perpuluhan 6 tu ada 2 nombor je, jadi awak tulis sengit sikit ke sana. Salah sebab titik perpuluhan dia mesti sebaris. Walaupun dia ada ruang kosong yang tak ada kawan tu, tak ada masalah. Kita tambahkan sahaja sifar. Okey, tambah macam biasa, tambah nombor dari rumah sah. Untuk mengelakkan kekeliruan, susun dahulu titik perpuluhan sebelum menulis nombor. Ini penting sebabnya awak mesti tulis titik perpuluhan dulu sebelum tulis nombor supaya nombor awak berada di rumah yang betul. Nilai tempat perpuluhan yang betul. Okey, kemudian kita tambahkan 8 tambah sifar 8, 1 tambah 6 7, sifar tambah sifar sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 78. Okey, ini ada latihan banding perpuluhan. Jom banding perpuluhan. Masihkah anda ingat caranya? Okey, pilih jawapan anda antara nombor perpuluhan berikut, yang manakah lebih besar daripada sifar perpuluhan 42? Adakah sifar perpuluhan 24 lebih besar daripada sifar perpuluhan 42? Sifar perpuluhan 31 adakah lebih besar? Sifar perpuluhan 85? Ataupun sifar perpuluhan 99? Mana satu antara 4 nombor ni yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 42? Saya berikan anda masa untuk berfikir. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Okey, kita tengok. Sifar perpuluhan 24 dengan sifar perpuluhan 42, siapa lebih besar? Ya, sifar perpuluhan 42 lebih besar daripada sifar perpuluhan 24. Jadi, sifar perpuluhan 24 bukanlah jawapannya. Okey, kita tengok pula sifar perpuluhan 31 dengan sifar perpuluhan 42, siapa yang lebih besar? Ya, sifar perpuluhan 42 lebih besar daripada sifar perpuluhan 31. Maka sifar perpuluhan 31 juga bukan jawapannya. Sifar perpuluhan 85 dengan sifar perpuluhan 42, siapa yang lebih besar? Ya, sifar perpuluhan 85 lebih besar daripada sifar perpuluhan 42.
Okey, jadi itu adalah jawapannya. Kita tengok pula 0.99 dengan 0.42 siapa yang lebih besar? Ya, 0.99 adalah lebih besar daripada 0.42. Okey, tahniah pada yang dah jawab betul. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Antara nombor perpuluhan berikut, yang manakah lebih kecil daripada 0.67? Jawapan yang pertama, 0.08, 0.74, 0.15 dan 0.69. Saya berikan masa untuk anda berfikir selama beberapa saat. Okey, TikTok, TikTok, TikTok. Bukan app TikTok Okey, kita tengok 0.08 dengan 0.67. Siapa yang lebih kecil? Ya, 0.08 lebih kecil. Okey, jadi itu adalah jawapannya. Kita tengok pula sebelah. 0.74 dengan 0.67. Siapa yang lebih kecil? 0.67 lebih kecil daripada 0.74. Jadi 0.74 bukan jawapannya. Okey, 0.15 lebih kecil ataupun lebih besar daripada 0.67? Ya, lebih kecil. Jadi 0.15 adalah jawapannya. Kita tengok pula 0.69 dengan 0.67. 0.69 sifar sama, 66 sama. Tapi tengok 7 dengan 9, siapa yang lebih kecil? Sudah tentu 7. Jadi 0.69 lebih besar daripada 0.67. Ini bukanlah jawapannya. Okey, tahniah pada semua yang telah berjaya menjawab. Okey, baiklah. Ini pula adalah latihan untuk tambah perpuluhan. Ada 4 soalan yang saya sediakan. Okey, untuk murid saya nak awak tuliskan jawapan pada soalan ini. Boleh salin ataupun kalau siapa yang nak print, saya akan bagi soft copy di satu link yang saya akan berikan nanti. Okey. Selamat mencuba murid-murid. Terima kasih kerana menonton. Thanks. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you for watching. Annyeong.